Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat malam. Okey, seperti yang dijanjikan, malam ni saya nak buat sedikit kira-kira kepada enjin Honda IDSI ni. Okey, kira-kira apa? Kira-kira kita nak tambah tolak ketebalan gasket. Okey, ni adalah spek enjin, kod enjin L15A2 IDSI. Ni adalah cc dia 1497 cc. Bore ataupun size piston 73 mm. Stroke lejang 89.4 mm. CR compression ratio dia adalah 10.8. Okey, benda ni penting. Ni adalah spek standard kereta. Kita nak jaga compression ratio 10.8 ni. Okey, satu formula je kita nak guna dalam banyak benda ni. Kita nak guna formula ni, formula cc ataupun isi padu silinder, iaitu pi d kuasa 2 bagi 4h. Ni adalah cc. Okey, yang mula-mula sekali saya nak kira kat sini adalah spek standard enjin ni. Dia punya isi padu mampatan, isi padu mampatan atau compression area. Okey, isi padu mampatan. Saya rasa ada yang masih lagi confuse mengenai isi padu mampatan. Okey, jom saya lukis. Hari ni kita belajar dengan whiteboard. Saya terpaksa pinjam whiteboard anak ni yang kat dinding. Jadi memang ni kawasan permainan dia orang. Saya punya whiteboard kat atas banyak tulisan-tulisan penting yang saya tak boleh padam. Jadi hari ni kita conteng kat dinding whiteboard anak saya ni lah. Okey, saya lukis dulu. Ini adalah silinder. Okey, ini adalah dom ataupun kita panggil lekuk cylinder head. Okey, nisbah mampatan compression ratio kita kena tahu dua isi padu. Isi padu yang pertama adalah isi padu silinder. Okey, katakan ni adalah top dead center ataupun kita kata piston paling tinggi berada dekat sini. Okey, macam mana rupa piston macam itulah kita kata. Lebih kurang ni adalah piston paling tinggi dan piston paling rendah berada di sini. Okey, ni adalah piston paling rendah, ni adalah piston paling tinggi. Jadi di sini ke sini adalah stroke. Ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu lejang. Okey, lepas tu diameter silinder ni, okey, diameter silinder ni ataupun size piston ni kita panggil bore ataupun diameter piston. Okey, bore ataupun diameter piston. Alright, jadi kat sini kena kumpul whiteboard ni rendah. Jadi kat sini kita akan dapat dua info. Yang pertama, isi padu silinder, iaitu daripada piston paling tinggi ke piston paling rendah. Ini adalah isi padu silinder. Okey, dan isi padu mampatan adalah apabila silinder naik ke tempat yang paling maksimum atau top dead center ni, tempat maksimum. Ini adalah isi padu mampatan. Jadi isi padu silinder dibahagikan dengan isi padu mampatan. Di situ kita dapat compression ratio. Berapa nisbah mampatan daripada ni pergi ke sini. Untuk kereta ni L15A2 IDSI, compression ratio dia adalah 10.8. Okey, 10.8 kali ganda lebih kecil. Dikecilkan. Jadi kalau isi padu ni nak besarkan balik kepada isi padu ni, dia kena kali dengan 10.8. Okey, harap clear yang ni Isi padu mampatan kat atas ni
isi padu silinder adalah dekat sini. Ini secara basic dia. Ini cara basic nak bezakan kat mana isi padu mampatan, kat mana isi padu silinder. Alright, clear? Clear? Okey, jadi sekarang kita boleh cari isi padu mampatan ni dengan menggunakan formula ni. Sebab diameter kita ada, height kita ada. Okey, stroke kita ada, bore kita ada. Jadi kita boleh cari isi padu silinder. Okey, dengan menggunakan compression ratio 10/8 kita boleh cari isi padu mampatan. Okey. Ini harap jelas, saya nak padam whiteboard ni kecil je. Okey. Dengan formula asas ni kita cari isi padu untuk setiap silinder. Pi 3.142. Ada nombor lagi belakang 1571 apa benda saya dah lupa, tapi kita ambil 4 nombor je. 3.142. Diameter tukar unit mm ke unit cm. 7.3 kuasa 2 bahagi 4 kita kali kat sini, kali dengan stroke tadi ni stroke tadi 8.94. Ni unit cm, ni unit cm. cm bukan mm unit cm. Jadi kita akan dapat jumlah cc untuk setiap silinder. Okey, tekan kalkulator mendalam ni. Patut saya dah kira dah, tapi entah mana-mana dah pergi. Tekan kalkulator ni lambat sebab saya tak jumpa saya punya scientific calculator kat mana duduk. Tak ingat campak mana, tahun tak guna. Jadi saya terpaksa guna handphone. Kali okey, jadi dapat kat sini 374.22 cc untuk setiap satu silinder. Belakang ada lagi nombor, tapi kita ambil 2 titik puluhan. Lebih kurang je kalau kita ambil cc asal 1497, kita bahagikan dengan 4, kita akan dapat ni juga. Lebih kurang. Adalah ralat sebab ni ada nombor kat belakang lagi. Okey. 1497 bagi 4 kita dapat 374.22 cc untuk satu silinder. Jadi tadi isi padu piston paling atas turun ke bawah kita dah dapat 374.22 cc. Jadi sekarang kita nak ambil isi padu mampatan. Okey, isi padu mampatan kita guna formula ni 10.8. 10.8 compression ratio ni senang je. Sisi ni kita bahagikan dengan 10.8. Okey. Kita akan dapat isi padu mampatan ni adalah sama dengan 34.65 cc. Okey, yang ni simpan. Ini simpan, ini nilai penting. Nanti kita nak guna nilai ni. Okey, jadi kita tulis dekat atas ni lah. Kita tulis kat sini. Compression CC, CCC, okey. Sama dengan 34.65 cc. Okey. Ini kita simpan sebab ni adalah satu benda kita nak guna nanti. Okey, jadi sekarang kita dah dapat isi padu mampatan 34.65 cc. Kecil je. Sebab compression ratio dia 10.8. Compression ratio 10.8. Okey, ni adalah untuk engine standard. Yang mana piston dia saiz 7.3 cm. Okey, tapi sebab engine Honda ni saya dah rebore blok dia, saya dah tambah saiz dia 0.50 mm. Dia macam ni. Saiz piston asal 73 mm. Kita panggil oversize plus 0.50 mm. Macam tu dia panggil. Kita nak sebut sebagai piston oversize. Oversize plus 0.50 mm.
Jadi piston ni akan menjadi saiz 73.5 mm. Alah, 0.5 mm je, sikit je. Kita kena kira. Sikit-sikit tak sikit, kita kena kira. Okey, jadi sekarang saya nak kira untuk isi padu silinder baru. Okey, isi padu silinder baru. Tak bersih. Perlukan bantuan sikit. Okay. Jadi isi padu silinder baru adalah formula yang sama, pi 3.142 kalikan dengan 7.35 kuasa 2 bagi 4 kali dengan high ataupun stroke dia 8.94 sama dengan sisi baru. Sisi baru Okey. Beza dia hanyalah 0.5 saja. Dia punya diameter, tapi nanti dia punya perbezaan sisi dia agak banyak. Ada calculator ni. Okey. Okey, sisi yang baru adalah 379.367 lah lebih kurang. Sisi baru. Okey. Ini adalah sisi baru. Sisi lama saya dah padam. Oh lama, sisi lama dah padam. Sekejap. Kalau kita tengok, ni sisi baru. Okey, sisi lama adalah 374.25. Ni sisi lama. Jadi beza dia berapa je ni? Sikit je. Okey, beza dia .12 cc sahaja. Beza dia sikit, 5 cc je. 5.12. 5.12. 22 lah tadi belakang ni. Sorry, sini 2. 5.15. Okey, 5.15 cc sahaja perbezaan kenaikan cc selepas piston tu kita rebore 0.5 mm diameter. Jadi dia tambah 5.15 cc. Jadi apa masalah dia? Dia bukan masalah sebenarnya. Ni nak cari solution, nak dapatkan kerja yang tepat ataupun jawapan yang tepat. Okey, cc baru 379.37 cc ni, kalau kita kompreskan dia kepada ruang 34.65, kita bagikan 379.37 bagikan dengan 34.65. Kat sini kita akan dapat compression ratio yang tak sama dengan ni. Okey. Kereta ni slow. Compression dia naik sikit je, 10.95. Okey, ini adalah compression ratio baru. Okey, 10.95, hampir-hampir 11 lah. Jadi sikit je beza, 0.15 je naik compression ratio. So adakah ia menjadi isu? Nak kata susah, tapi bila compression ratio naik, sepatutnya benda tak berapa bagus, akan jadi banyak lah. Jadi sekarang, kalau saya nak compression ratio baru ni balik kepada asal 10.8, apa perlu saya buat? Okey, apa yang perlu dibuat adalah dengan tebalkan gasket. Okey, ini adalah gasket baru
Untuk Honda IDSI dia besi dan dia berkeping-keping. Kita buka dia ada. Yang ni saya cek, yang ni adalah gasket tak ori, sepatutnya 4 keping, tapi yang baru ni 3 keping. Yang original daripada kereta dia 4 keping. Okey, dia ada 4 bilangan besi-besi nipis. Okey, dia ada 4 keping. Yang saya baru beli tadi dia 3 keping. Saya akan hantar balik ke kedai minta dia double check sama ada salah buat atau memang original dia 3 keping sebab ni nipis. Jadi kalau nak rendahkan balik compression ratio daripada 10.95 pergi ke 10.8 dengan cara tebalkan gasket. Tebalkan gasket. Okey, dia ada gasket berkeping-keping ni. Okey, ni ada 4 keping. Jadi kita nak kira berapa tebal gasket ni kita kena tambah. Mungkin 1 keping, mungkin 2 keping, mungkin 3 keping, mungkin 4 keping. Jadi berapa keping kesemuanya nak kena tambah? Mana sekeping lagi ni? Lekat dah pula. Okey, dia 4 keping macam ni. Jadi apa yang kita perlu buat adalah tambah bilangan dia. Buka rivet dan tambah gasket baru. Okey, jadi gasket kena beli 2 atau ayolah kena beli 2 lah yang baru ni. Untuk kita nak buka ambil bilangan gasket ni untuk kita tambah. Okey, sekarang daripada 10.95 nak turun ke 10.8, berapa keping gasket nak kena tambah? Itu kena kira terbalik. Ini kira terbalik maksud dia kita nak cari ketebalan gasket. Okey, yang ni dah faham buang semua. Yang kita nak adalah 515cc ni je. Okey, formula sama, pi yang sama 3.142. Okey, diameter gasket kita kena ukur berapa diameter gasket kat sini. Okey, guna kaliper tepat sikit, dapat digital lagi tepat. Ya. 7.39. Sorry, 7.7. Ketebalan gasket adalah diameter gasket 7.37. Okey, cm kuasa 2 bagi dengan 4. Tebal H dia yang kita tak tahu. Jadi H yang kita nak cari. Sama dengan cc 5.15 cc. Jadi H yang kita nak cari berapa H ni ketebalan gasket yang kita perlu tambah untuk kita dapat balik 5.15 cc ni, untuk kita nak turunkan balik compression ratio. Okey, jadi benda ni kita reverse saja. Pusing terbalik, kita akan dapat 5.15 kali dengan 4 bahagikan dengan 3.142 kali dengan 7.37 kuasa 2 sama dengan ketebalan gasket yang perlu ditambah. Okey, ni kira balik ding dong kat kereta. Saya tak boleh congak kalau tak ada karat. Sini 20.6 bahagi 170.66 sama dengan H. Jadi kat sini 20.6 bahagi dengan 170.66. H dia adalah 0.1207. Okey, buang nombor belakang. Ambil 0.12 tebalan dia. Unit cm.
Panjangnya M dia cm, ataupun 1.2 mm. 1.2 mm ni tebal bang. 1.2 mm ni tebal. Okey, kita tengok gasket original. Ni adalah gasket original. Gasket original bacaan dia akan lari sedikit sebab dia dah di squeeze ataupun dah dipenyet. Gasket asal kereta. Gasket original ni berapa tebal? Jom kita ukur. Saya dah ukur, saya dah lupa. Okey, terguna digital micrometer. Micrometer ni boleh baca hingga 3 titik perpuluhan. Tepat bacaan dia. Ambil tempat yang cat tak tanggal. Okey, dekat sini lah. .19. Ketebalan gasket ni adalah, okey, gasket tebal, gasket ori ori 1.19 mm. Takkan nak sama tebal. Ni yang kita kena tambah adalah 1.2. Tebal gasket original adalah 1.9 selepas squeeze. Ini selepas dimampakkan. Kalau dia dalam keadaan baru, dia tebal lebih kurang tambah ekstra 10%. Lebih kurang lah, lebih kurang dia akan jadi 1.21. Sama tebal. Okey. Gasket baru pun ni, jumlah gasket yang kita nak kena tambah pun ni. Nampak? Tebal gasket tu. Nak kena tambah. Kita tengok tadi sisi dia 5 sisi je. 5 sisi saja. Tapi kalau kita nak turunkan compression ratio sama macam standard original, kita kena tambah satu set lagi gasket. Jadi bermaksud saya kena beli gasket baru yang 4 keping ni 2 set. 2 set. Jadi set yang bayangkanlah ni baru dan ni baru, 2 set. Saya kena pakai 2 set macam ni. 2 set macam ni. Jadi kesemuanya 8 keping. Barulah compression ratio turun balik kepada 10.7. Okey. Ini kalau hanya rebore block. Rebore block sahaja. Okey, tapi seperti yang saya tunjuk petang tadi, cylinder head dengan cylinder block pun dah di skin. Saya minta maaf, saya tak perasan tadi kamera saya mati. Jadi saya dah bebel panjang-panjang sekalipun, tak ada rekod. Jadi saya kena shoot balik. Dan saya banyak dah lupa dah bagaimana saya membebel tadi. Okey. Saya dah lupa, banyaknya saya dah lupa tadi. Bila nak edit video pasal-pasal, video tinggal hilang dalam lebih kurang dalam 10 minit. Jadi tadi nilai-nilai yang lebih kurang saya ingat ya. Gasket original, ketebalan gasket ori adalah 1.21 mm. Okey, ketebalan gasket yang perlu ditambah adalah 1.2 mm. Okey, seperti yang saya beritahu petang tadi, cylinder head dengan cylinder block sudah di skim. Jadi head telah di skim 0.1 mm. Okey, block pun dah di skim 0.1 mm. Jadi 0.2 mm ni perlu ditambah kepada ketebalan gasket. Gasket nak cover balik 0.2 mm yang dah dibuang ni. Okey. Jadi total ketebalan gasket keseluruhan dia adalah, ini kita tambah sini 0.2. Okey, dia jadi 2.61 mm. Ini adalah total gasket yang saya kena tambah supaya saya dapat balik compression ratio 10.8.
Alright, jadi gasket baru adalah 1.21, lebih kurang total dia, kalau 2 keping lah, kalau 2 keping dia akan jadi 2.42. Masih lagi tak cukup, 0.2. Kalau saya buat 2 keping, okay, kalau saya buat 2 keping, saya letak je ni 2 keping, saya masih lagi tak cukup 0.2 mm. Jadi saya kena beli gasket yang ketiga. Jadi 3 keping keseluruhan gasket. Gasket ketiga, saya kena ceraikan dia. 4 keping ni, saya kena ceraikan dia. Dan saya ambil 1 keping sahaja. Okey, kat sini. Okey, ambil 1 keping sahaja. Saya rasa ni 0.2. Kita ambil micrometer. Okey, kita ukur ketebalan dia. Oh, tajam. Gasket yang tajam. Okey, gasket yang tajam. Aduh. Sekejap. Gasket yang tajam. Okey. Ketebalan dia adalah 0.25. Okey, ambil lagi kedua. Okey, betul. 0.25 mm. Jadi sekeping gasket dia lebih kurang 0.25 mm. Jadi kalau saya tambah 0.25 mm, total ketebalan gasket adalah 2.67. Okey, 2.67. Jadi terlebih sikit terlebih 0.06 mm. Okey, lebih tak apa, kurang tak nak. Sebab bila lebih, compression ratio ni akan turun. Bila kurang, compression ratio ni akan naik. Okey, jadi apa yang saya perlu buat selepas ni, saya kena pergi tukar gasket ni dulu. Gasket ni sepatutnya 4 keping, tapi yang datang ni 3. Saya pergi tukar yang 4 keping. Dan saya kena beli lagi extra 2 keping, 2 set. Jadi 3 set keseluruhan dia. Satu set ni lah saya atur saya ni. Jadi saya nak beli lagi 2. Dan saya kena combinekan dia 2 set full. Dan saya kena buka satu, ambil sekeping lagi, masuk dia. Jadi keseluruhan tebalan gasket adalah 9 keping. 9 keping. Dengan penambahan gasket sebanyak 9 keping tu, saya akan dapat balik compression ratio 10.8. Okey. Panjang kira-kira dia. Yang tadi pun saya dah lupa lah saya bebel. Saya rasa bebel tadi lagi panjang, tapi saya tak sedar kamera saya mati. Jadi sekarang saya pun dah pening nak ulang 2 kali benda sama. Jadi sekarang inilah yang perlu diambil kira sekiranya kita ada buat pengubahsuaian pada saiz silinder, pengubahsuaian pada ketinggian head dengan blok. Sebab saya potong dengan blok, jadi ada perubahan tinggi rendah. Jadi perlu cover balik semua dengan hanya buat kira-kira ketebalan gasket. Okey, kecil je sebenarnya, tapi yalah, ramai orang terlepas pandang begini. Benda ni kecil. Nak kata kecil tu duduk kat sini je. Okey, benda ni sangat kecil. Benda dia kat sini saja kita ubah, iaitu piston 73 pergi kepada 73.5 mm dan menyebabkan compression ratio dia naik 10.95. Dan kita potong cylinder head dengan blok kita potong tadi lebih kurang 0.2 mm. Jadi nak turunkan 10.95 kepada nak turunkan 10.95 kepada 10.8 balik, saya kena tambah gasket 1 point berapa lah tadi, dah lupa lah, habis jahanam hidup kali ni. 1.2 lebih kurang. Okey, tambah dengan yang saya potong tadi, saya kena tambah 1
jadikan dia 1.4. Ini adalah penambahan sahaja, belum campur ketebalan gasket yang asal. Jadi macam ni lah kira-kira dia, atau bila kita ubah parameter pada enjin, isi padu enjin. Okey. Jadi kalau orang tanya ialah gasket ni 1.4 campur dengan gasket original 1.21, jadi 2.61. Orang katanya, bang, kenapa susah-susah macam ni bang? Kenapa tak pakai gasket karbon? Betul tak? Gasket karbon memang tebal. Yang saya usah dekat kedai tadi, gasket karbon yang saya dapat adalah antara 2 mm hingga 2.2 mm. Ini adalah ketebalan gasket karbon baru. Tapi bila kita ikat, kita squeeze dia akan berkurang 10%. Jadi dia jadi 1.8 hingga 2 mm. 2 mm ni masih lagi tak cukup, sebab saya nak 2.61. Saya masih tak cukup 0.61 mm. Jadi kena kreatif. Nak tambah gasket karbon dengan gasket metal ke, atau nak guna semua gasket metal ke. Kalau nak tambah 2 gasket karbon dah besar lah, jadi 4 mm. Jauh sangat dah pula lagi dia. Jadi kena kreatif, mana nak tambah, mana nak tolak, kat mana kita nak masuk, gasket mana nak masuk. Tak kisah, janji kita dapat 2.61 mm total ketebalan gasket. Orang kata, bang susah nak dapat lah bang, 2.61 ni kecil sangat nombor. Dapatkan micrometer. Micrometer ni tak mahal pun, sepa dia jual. Kalau susah sangat nak dapat micrometer, angkut vernier ada yang digital. Yang digital boleh dapat nilai 2 titik puluhan. Jadi kita bukan main agak-agak, kita kira secara tepat. Alright. Ini yang digendakkan. Nak pakai karbon, lepas tu tambah dengan metal 0.6 pun boleh, ikut suka. Banyak je mana yang nak. Nanti orang tanya, bang, pakai gasket tebal-tebal ni tak bocor ke? Pakai gasket tebal, kalau ikat head tu betul, top dia betul, dia takkan bocor. Sebab permukaan head dengan permukaan blok tu saya ada skin, memang dia flat. So bila flat, gasket tebal, gasket nipis, dia takkan bocor. Apa lagi nak orang biasa orang katanya, apa keburukan kalau pakai gasket tebal? Tak ada apa buruk, pakai saja, tak ada masalah. Jadi kat situlah info pasal enjin L15A. Ada sikit. L15A adalah enjin VTEC, VTEC. L15A1 adalah enjin VTEC. L15A2 enjin IDSI. Enjin VTEC dengan enjin IDSI ni dia ada beza sikit. Dia beza dekat compression ratio. Piston saiz sama, stroke sama panjang. Compression ratio beza. VTEC compression ratio rendah sikit, iaitu 10.5. Stroke sama, saiz piston sama, design piston berbeza. Kalau kita tengok permukaan piston dia, design permukaan piston dia tak sama. So jangan tertukar piston VTEC pasang dekat IDSI ataupun piston IDSI pasang kat VTEC. Confirm langgar buff. Sebab buff pocket dia tak sama. Alright. Apa lagi nak bebel, saya dah lupa. Tadi bebel banyak, suara pun dah kering. Jadi kat sini lah apa yang saya nak share pasal kira-kira ni. Panjang video ni, kira-kira video ni. Jadi harap dapat memberi penerangan sedikit sebanyak pada semua. Saya tak adalah pandai sangat. Kalau ada salah silap, tolong betulkan. Harap dapat membantu semua. Sekian.